Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton, ibu-ibu bapa, adik-adik sekalian. Hari ini anda semua live bersama dengan kami di event Marah 2009. Nama saya Nazrul Hamidi bin Adnan dan sahabat saya Muhammad Faiz Fahmi bin Adam daripada program Radiology dan Imaging di KTM. Okey, Alhamdulillah kami berdua sebenarnya adalah seorang pensyarah di KTM Medan. Hari ini adalah hari kita bersantai-santai sahaja untuk bertanyakan tentang apa yang anda tak faham dan apa yang tuan-tuan nak tahu tentang KTM Medan dan juga pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan perempuan di KTM Medan. Untuk itu, sebelum kami memulakan sesi kami, marilah kita bersama-sama melihat melihat video paparan montaj daripada KTM Medan yang telah disediakan daripada Jabatan Teknikal kami. Saksikan. The transformation and the demands of the world of science towards a new era of science and technology requires a burst of creativity and innovation. Here at College Kemahiran Tinggi Mara Ledang, or better known as KKTM Ledang, is one of the leading educational institutions in biomedical electronic engineering to meet the latest requirements of industry and globalization. College Kemahiran Tinggi Mara KKTM Ledang started operating on the 14th of June 2010 at Serom 4 and 5 Ledang, Johor Darul Takzim on a 72 acres piece of land. KKTM Ledang is the only institute in Malaysia that offers specialization in the field of biomedical electronic engineering and has been awarded accreditation by the Malaysian Qualification Agency MQA. KKTM Ledang provides complete biomedical facilities with 40 laboratories and 8,000 up-to-date biomedical equipment with expert trainers in line with KKTM Ledang's vision to be the leader in biomedical electronic engineering careers in Malaysia. KKTM Ledang is prepared to collaborate with the industry, local and overseas universities as well. Diploma in Biomedical Electronic Engineering Therapeutic. Specialization in the field of biomedical equipment in treating disease, incubator, defibrillator, hemodialysis and others. Diploma in Biomedical Electronic Engineering Diagnostic. Specialization in the field of biomedical equipment in diagnosing disease, patient monitoring system, pulse oximeter, spirometer and others. Diploma in Biomedical Electronic Engineering Laboratory. Specialization in laboratory equipment to analyze biological specimen, chemistry analyzer, centrifuge, microscope and others. Diploma in Biomedical Electronic Engineering, Radiology and Imaging. Specialization in the field of radiology and imaging, X-ray, gamma ray, CT scan, MRI, ultrasound and others. Diploma in Biomedical Electronic Engineering, Information and Technology ICT. Specialization in the field of biomedical equipment in Information and Technology ICT, HIS, Cisco, PACS and others. Stabilization phase by KKTM Ledang, apart from learning programs, are available by creating a conducive environment and facilities to produce individuals who are innovative, viable, competitive and have high mental and physical endurance. With a series of successes that have been awarded during the establishment of KKTM Ledang,
It proves that education is a basic pillar for civilization and human excellence. Hopefully, KKTM Ledang will continue to develop and become one of the best educational institutions in the global arena. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah tuan-tuan sudah menyaksikan sedikit tentang KKTM Ledang melalui video komputer kami yang mana tuan-tuan boleh tengok tadi, kan tuan-tuan dah tengok tadi tentang keseluruhan cerita KKTM Ledang, insya-Allah. Ya, baik. Jadi Cik Faiz, apa yang perlu kita beritahu tentang kepada penduduk kita? Kita nak kenalkan sejarah dulu KKTM Ledang ni. Ya. Okay, KKTM Ledang ni dibuka pada 2010, Ya. Jun 2010, dan kita menerima pelajar tahun dia pada 2010 dan habis 2013 itu adalah graduan yang pertama daripada dan 70 ekar. 70 ekar Cik Faiz. Besar tu Cik Faiz. Betapa besarnya harapan Mara untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sebenar berbilang berbilang di Malaysia. Sebentar di dunia. Ya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, KKTM ITM malah KKTM Ledang Negeri berada dalam lingkungan KKT yang akan mengeran yang menyelia kita, yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kita mempunyai KKTM Mara mempunyai 14 buah ITM di mana Malaysia, termasuk 10 buah KKTM dan 1 MJIR. Dan KKTM Ledang ni adalah di bawah kluster bio perubatan. Ya, tuan-tuan. Dan banyak kluster information, kita ada elektronik, panel dan sebagainya. Tetapi ini adalah bio perubatan di bawah KKTM. Satu-satunya yang punya satu institution yang punya satu sahaja khusus, iaitu Biomedical Engineering. Ya, betul. Tak lain tak bukan tuan-tuan, KKTM Ledang adalah tempatnya. Maka dengan itu, sebelum kita teruskan lagi, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan, jika ada sebarang persoalan, jika ada sebarang pertanyaan, jika ada sebarang persoalan yang tak dapat dirungkai, tanyalah kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Alright? Okay, terima kasih kepada yang masuk. Okay, harap kita yang lama, Cik Fatiza, terima kasih Ya. kepada di situ. Ya, Cik Nina Ahmad. kepada Okay, Nina Ahmad ni adalah first batch kita dulu. Saya dengan lagi begitu. Thank you Nina Ahmad. Dia punya suami pun ada datang. Terima kasih. minta khusus-khusus ya. Cik Faiz. Okay, diploma kejuruteraan elektronik bioperubatan. Kita ada kat sini terapeutik. Kita ada 5 kursus utama. Ya, betul. 5 kursus utama iaitu terapeutik, diagnostik, radiologi, laboratory dan ICT. Okey, dan ICT. InsyaAllah, sekejap lagi tuan-tuan akan tahu kelima-lima perkara yang akan dijelaskan oleh pakar-pakar kami. Kita jemput. Ya, kita jumpa khas mereka datang hari ini untuk explain tentang pakar bidang. Ya, betul. Kan? Dan bidang berapa. Ya, Cik Faris. KKTM Ledang mempunyai ramai pelajar yang mahir dan mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang medical. Ya. Dan mereka kebanyakannya 90% telah mempunyai master, dan doktor kita dah ada PhD. Alhamdulillah tuan-tuan. Hasil daripada marah juga tuan-tuan. Hasil daripada marah juga. Jadi tuan-tuan, dapatkan peluang yang sama seperti mana yang kami dapat daripada pihak marah. Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih marah. Alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan, KKTM mempunyai 20 lebih, mempunyai 28 orang staf sokongan yang mana support kita, yang mana memberikan sokongan padu kepada kita untuk melahirkan pelajar-pelajar yang
berkaliber. Kaliber. Alright. Itu makhiran. Yang mana kita mempunyai juga fasiliti yang besar, banyak dan canggih. Seperti mana peralatan yang ada di belakang kami ini, sekecil-kecil peralatan sehinggalah sebesar-besar peralatan. Okey, bukan hanya besar saja tuan-tuan dan puan, malah dia canggih. Ya, betul. Okey, dia canggih. Semua alatan yang kami ada di sini, semuanya adalah daripada kita boleh nampak di hospital. So, kita training secara hands-on kat sini. Ya. Itu yang penting. Itu matlamat malam. Matlamat Itu matlamat malam dan matematika untuk melarikan kaedah-kaedah yang komputer, tuan-tuan. Untuk kaedah-kaedah komputer mahir teknologi, terutama dalam biomedical engineering. Seperti mana Cik Pak Isa kata tadi, peralatan-peralatan ini ada di pasaran raya. Contoh kita apa? MRI, CT scan, CR, angiografi dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, peluang ini hanya terbuka kepada anak tuan-tuan puan-puan. Jadi rebutlah tuan-tuan. Kalau tak faham, kalau ada pertanyaan, jangan malu, tanya kepada kami. InsyaAllah kami cuba jawab sebaik mungkin. Alright? Dan kalau tak kami, kalau boleh anda boleh layari laman web event Mara atau website mana. Tapi banyak lagi tempat Mara. Bukan sekadar hanya kita punya yang lidah, yang lain pun ada banyak. Ya. Dapatkan info di sini. Ya. Ya, sebaik. Jadi bagaimana untuk pelajar-pelajar ini untuk boleh mengetahui detail dan Facebook atau kita ada Facebook sendiri selain daripada Tibet Marah, kita ada KKTM page kita sendiri. Boleh layari. Ya. Kita pun ada nombor telefon sendiri. Ya, nombor telefon kita. Okey, jangan risau kalau ada sebarang masalah, ada sebarang pertanyaan, boleh telefon ke 06-975-6200. Ya. Itu adalah pejabat kami. Tanya saya tuan, kalau aku jadi soalan. Ya. Okey, kemudian kita nak terangkan tentang, kita nak cerita alatan yang ada dalam selain daripada ini, kita ada fasiliti bengkel makmal yang sangat canggih dan terkini. So, kita di sini adalah basic, dasarnya adalah teknik elektronik dan juga biomedical, dan kita punya banyak lab biomedical dan lab elektronik. Dan kita juga dikabarkan bahawa peralatan-peralatan di KKTM rendah ini tuan-tuan dan puan-puan menyerupai seperti peralatan-peralatan yang ada di hospital-hospital swasta yang besar di luar sana, betul? Seperti JPD, seperti apa? Pantai, lagi dan jangan lupa hospital-hospital awam biasa. Malah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke sana, pergi ke hospital di sana, tuan-tuan perhatikan staf-staf mereka yang sebenarnya letak staf di sana pun ada yang bekerja asalnya daripada KKTM Medan. Okey. Jadi Cik Faiz, apakah kita ceritakan sedikit tentang peralatan ataupun kos-kos khusus yang ada di KKTM Medan? Tuan-tuan diagnostik, boleh Cik Faiz ceritakan sedikit pasal dia? Peralatan diagnostik, diploma kejuruteraan elektronik bioperbandingan diagnostik. Dia adalah menceritakan tentang peralatan yang untuk diagnose sakit-sakit dan sebagainya. So contoh alatan-alatan diagnostik adalah seperti di sini. Kita ada pulse oximeter. Ianya digunakan untuk cek vital sign monitor anda, untuk cek darah, apakah kita punya darah kita cukup 100% oksigen. Kita ada NIP, kita ada blood pressure, spectrum monitor. Oh, jadi tuan-tuan dan puan, nak tahu lebih detail, kita ada menyentuhkan, kita ada pun seorang pakar daripada diagnostik ini kita bawa. Ya, betul. Alright, kita silakan puan yang hebat lagi power, Cik Azura, Puan Azura, untuk menjelaskan tentang diagnostik. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada penonton-penonton yang masih setia menonton FB Live KKTM Ledang. Okay, saya Nur Azura binti Bahrom, wakil daripada program diagnostik. Okay, program diagnostik adalah salah satu program yang ditawarkan di KKTM Ledang. Jadi izinkan saya share sedikit tentang program diagnostik. Okay, program diagnostik ini adalah program yang
melibatkan kekhususan yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mengendali dan menyelenggara alatan atau mesin atau instrumen diagnostik. Okey. Program ini diambil daripada diagnos. Okey, diagnos means maknanya alatan itu untuk mengenal pasti ataupun mendiagnosis penyakit. Okey. Peralatan-peralatan ini adalah peralatan yang common ataupun general diberikan memang seperti kata Nazrul dan Faiz. Okey, yang tadi. Okey, peralatan tak kira program juga, terapi, semua peralatan diagnostik. Okey. So peralatan diagnostik adalah peralatan yang Okay, high-on diagnostic device ni terdiri daripada kita elektroencephalograph. Okay, kita ada audiometer. Okay, kita ada endoskop. Okay, endoskop salah satu function endoskop adalah untuk examine. Okay, examine internal organ of patient. Okay, kalau kita kata patient tu kita dapat tumor ke ataupun pertumbuhan dalam badan dia, okay, kita boleh menggunakan peralatan endoskop. Okay, and then the last one kita ada electromyograph untuk record signal masa. Okay, so jadi sebelum pelajar-pelajar daripada program diagnostik ni involve dalam pengkhususan diagnostik, okay, mereka akan belajar basic asas elektrik and elektronik. Okay, so peralatan diagnostik ni banyak melibatkan penggunaan sensor dan transducer. Okay, sensor-sensor ni mereka akan belajar dalam khusus biomedical instrumentation. Okay. So untuk pengkhususan diagnostik ni kita ada 5 subjek elektif, iaitu diagnostic monitoring device, diagnostic recording device, okay, diagnostic pulmonary and management device, okay, serta diagnostic ultrasound device. Okay, jadi hala 7 program sebenarnya objektif. Okay, program diagnostik ini adalah melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai kemahiran dan kepakaran, okay, dalam mengendalikan dan menyelenggara peralatan-peralatan diagnostik. Jadi mereka akan belajar untuk troubleshoot, okay, secara real life. Secara real, okay, di KKT Medan. Jadi saya mengajak kepada semua pelajar, okay, semua pelajar yang ada dekat sana, mari sama-sama masuk ke KKT Medan, okay, dan masuk ke dalam terutamanya program diagnostik. Okay, saya pas kembali kepada Dr. Nazrul dan Cik Faiz. Alhamdulillah, terima kasih Puan Azura kerana memberi penerangan yang amat itu terkait perkenaan diagnostik keterwakilan. So Faiz, Cik Faiz, kita tengok soalan-soalan yang ada di sini daripada audiens kita. Kalau ada apa-apa soalan tuan-tuan, kalau ada apa-apa soalan, sila tanya kepada kami. So salah satu soalan yang ada di sini adalah bagaimana potensi bidang biomedical di Malaysia? Wah, soalan yang memang best lah. Soalan yang memang best. Tuan-tuan dan puan-puan, ibarat macam cengawan tumbuh lepas hujan. Itu saya nak ibaratkan tentang biomedical, tuan-tuan. Kenapa jadi macam itu? Apa sebenarnya itu? Zaman sekarang, tuan-tuan, makin maju kita, makin banyak hospital tumbuh, tuan-tuan.
maka apabila banyak hospital kita tumbuh, maka banyaklah peluang-peluang pekerjaan kepada terutamanya kepada pelajar-pelajar KKTM rendah. Betul? Betul? Okey. Jadi potensinya, apa potensinya sebenarnya? Potensinya seperti mana yang saya kata tadi, amat besar tuan-tuan. Amat besar. Peluang pekerjaan pun amat besar. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 90% pelajar-pelajar KKTM rendah yang dapat pekerjaan. Malah Pasaran yang sangat tinggi. Amat tinggi tuan-tuan. Jadi apa lagi? Apa lagi tuan-tuan? China datang ke sini. China datang ke sini. KKTM rendah. Yes, datanglah KKTM Medan, masukkan anak kalau boleh, yang berkelayakan kalau boleh, insya-Allah tuan-tuan. Okay, Faiz? Ya. Soalan daripada komen yang ditanyakan adalah kalau nak masuk KKTM rendah, kena ada subjek biologi ke? Okey, ini saya terangkan sedikit tentang syarat kemasukan. Syarat kemasukan ke KKTM rendah, kita memerlukan 3 kredit sahaja dan 3 kredit itu apa? Pertama adalah bahasa Melayu. Okey, yang kedua adalah matematik ataupun matematik tambahan, dan last sekali adalah subjek sains. So subjek sains ni hanya satu saja, tak semestinya biologi, fizik, kimia, bio dan juga subjek saya aliran vocational. So harap jawab. Ada lagi. Yang paling penting tuan-tuan, tak rapun warna tuan-tuan. Sebab pasal apa tuan-tuan? Sebab pasal apa? Sebab KKTM Medan gabungan antara biomedical, medical dan elektronik. Jadi tidak gabung warna itu dalam secara wajib. Bagi pelajar-pelajar untuk masuk ke KKTM Medan. Sejarah dan juga bahasa Inggeris mestilah lulus dalam syarat kemasukan. Okey. Soalan berikutnya, adakah pelajaran ni soalan daripada Rabi Atul, adakah pelajar guna alat macam itu atau belajar secara? Okey, jawapannya adalah kedua-dua ni kita belajar macam doktor sama tapi tak mendalam seperti kita hanya cara menggunakan sahaja, dan kita belajar tentang selenggara yang ini adalah core namanya kita akan belajar. Kalau kita tahu servis dan automatically kita tahu menggunakan alat dia. Betul? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar kami, pelajar dan pelajar KKTM Medan tahu menggunakan apa saja peralatan yang doktor pakai. Dengan kata lain, pas mudah tuan-tuan. Apa yang doktor pakai, macam-macam kita boleh pakai juga. Tapi yang bestnya, apa peralatan yang doktor pakai itu pelajar-pelajar boleh repair. Boleh nyala sekali tuan-tuan. Betapa bagusnya peluang ini. Jadi rebutlah tuan-tuan, rebutlah peluang ini. Sementara kehamilan sedang dibuka. Sementara kehamilan sedang dibuka tuan-tuan. Kalau kehamilan itu, tunggulah next semester tuan. Okay? Alright. So kita teruskan kepada tentang sedikit tentang program Tera. Tera pula tuan-tuan. Kita jemput pakar kita, Cik Zahari. Silakan Cik Zahari untuk menerangkan tentang Tera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Dr. Nazrul dan Encik Faiz. Jadi saya Zahari bin Hassan, saya daripada program terapeutik, dan saya akan terangkan sedikit mengenai program Tera. Jadi program ini adalah sama juga macam program yang lain, cuma di akhir semester program ini dia akan diberikan kepada alatan yang diberikan dalam bidang perubatan untuk mengelakkan dan merawat penyakit. Jadi peralatan terapeutik ni, kalau nak kenal peralatan terapeutik ni, yang paling simple adalah pushing pump. Okey? Ataupun cegari. Itu yang paling simple dah. Yang kedua diffusion pump yang masuk air. Jadi itu adalah yang paling simple lah. Tapi sebenarnya peralatan dia ada banyak lagi. Jadi sekarang peralatan semua dah menggunakan teknologi elektronik. Dia tak ada manual dah. Jadi ada banyak macam tadi Puan Aju cakap ada sensors. Jadi untuk peralatan terapeutik ni kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama kita panggil fluid management ataupun fluid management bagi kehidupan.
Jadi dalam bahagian ni kita ada infusion pump. Okey. Satu alat yang digunakan mengalirkan cecair sama ada dalam banyak ataupun sikit. Jadi kita boleh kawal ataupun mesin yang digunakan untuk memasukkan nutrien dalam badan manusia. Yang kedua dialysis machine. Ini ada setengah dipanggil artificial kidney, buah pinggang tiruan. Ini untuk jaga sakit pinggang, kita gunakan mesin ni. Jadi mesin ni agak kritikal sebab dia melibatkan nyawa. Jadi orang yang kompeten saja yang boleh handle mesin-mesin ni. Okey, seterusnya adalah bahagian life and patient support. Jadi dalam bahagian ni kita ada defibrillators yang kita gunakan untuk kejutkan kita punya jantung. Ya, seterusnya surgery. Satu alat yang digunakan untuk melakukan pembedahan untuk mengelakkan perdarahan yang teruk. Kita boleh gunakan electrosurgery. And then kita ada incubator ni kita gunakan untuk menghasilkan mengekalkan suhu persekitaran. Okay, seterusnya physiotherapy device. Ini untuk kita gunakan untuk terapi lah. Kita ada ultrasound terapi, ada electroterapi, ada laser terapi. Okay. Jadi student kita akan belajar mengendalikan mesin ni dan kaedah yang betul untuk melakukan proses maintenance dan servis. Okay. And then last kali kita ada satu bahagian lagi pulmonary ni merujuk pada biasanya merujuk pada paru-paru lah. Okay. Kita ada pulmonary function device. Yang paling top sekarang ni adalah ventilator. Macam kita tahu sekarang dalam musim COVID-19 banyak ventilator yang diperlukan dan banyaklah orang-orang yang mahir mengendalikan dan diperlukan. Itulah gunanya student kita. Jadi student kita memang diajar senang melakukan proses senggaraan alat-alat. Dia macam doktor, tapi bukan doktor, kita repair manusia, repair alat, repair mesin. Jadi yang selangkah pula biomedical dia tetap dia jadi mesin. Okey, jadi kaedah yang dilakukan di bidang ni melibatkan timbul learning by doing. Alat-alat yang memang ada di kita. Kita buat servis dan troubleshooting dan kita juga ada report. Jadi jangan kesal kalau tak dapat masuk ke tempat lain, masuklah ke kita yang kita akan jadikan anak-anak tuan-tuan sendiri sebagai pakar dalam bidang itu. Saya saja saya kembalikan balik kepada Nazrul dan Iskyan. Okey, terima kasih Cik Zahari atas penjelasan tentang merah putih. Cik Faiz, tak salah saya ibaratkan merah putih ni ada berkait dengan COVID-19. Betul. Kan? Ventilator. Yang isu dalam masa sekarang ni kan tentang ventilator semasa COVID-19 ni kan banyak. Ya, untuk pengetahuan tuan, pelajar-pelajar PKT yang meledak didedahkan juga dengan ventilator. Sistem servis bagaimana menggunakannya. Malah tuan nanti sekejap lagi saya akan explain tentang teknologi usahawan dalam bidang biomedical. Tapi sebab itu tuan-tuan, hari ini ada soalan banyak sangat soalan ni tuan-tuan. Ya Allah, banyak soalan sejam untuk masa kita ni tuan-tuan. Okey, tak apa saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Peluang untuk lanjut pelajaran sertifikat seterusnya daripada Encik Zulfazli. Terima kasih Encik Zulfazli, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian. Potensi untuk sambung pelajar-pelajar kita, alhamdulillah, sampai ke masa sekarang ini, Encik Faiz, ramai pelajar-pelajar kita sambung belajar di luar negara, malah di dalam negara juga. Negara-negara yang kebanyakan pelajar-pelajar kita pergi, di mana? Australia, tuan-tuan. UK, Germany, US, malah tuan-tuan, kalau nak dibandingkan di dalam Malaysia juga, pelajar-pelajar kita banyak yang belajar di UITM, UNIMED, malah yang paling ramai sekali UNIKL, tuan-tuan. Kenapa ramai yang masuk UNIKL, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan,
Pelajar kita dapat apa? Dengan soalan kredit yang banyak. Dengan soalan kredit dan banyak. Ya, siap. Dapat belanja, dapat minum air. Okey, tuan-tuan. Yang soalan seterusnya, tuan-tuan. Potensi pekerjaan pula. Tadi saya dah beritahu dah kerja kita tahu dah kerja kita kan. Untuk selain daripada pelajar-pelajar kita boleh sambung belajar, pelajar-pelajar kita juga boleh terus bekerja. Ya, betul. Boleh terus bekerja, tuan-tuan. Kerja mencari pelajar kita. Ya, seperti mana yang saya cakap tadi, 90% lebih daripada 90% seboleh pasaran pelajar-pelajar KKM amat tinggi. Ya, Betul, saya Pak Malah tuan-tuan, range gaji yang kami tanya tinggi pada pelajar ni tuan-tuan. Kami sampai sendiri, majoriti 2,000 ke atas tuan-tuan. Ya Allah tuan, Masya Allah 2,000 saya Pak Is. 2,000 mana harga yang dapat 3,000 pun ada. Yang pun ada. Dalam kita gaji tinggi pun dalam kerja pun Allah tuan-tuan. Specialist gaji hampir 6-7 ribu. Ya tuan-tuan. Allah gaji kami. Nampak tak kat sini tuan-tuan? Nampak tak kat sini betapa hebatnya program biomedical KKM tuan-tuan. Jadi nak cuba, nak tahu lagi, tanyalah soalan tuan-tuan. Tanyalah apa saja soalan kat kami tuan-tuan. InsyaAllah kami jawab. Malu nak tanya dekat Facebook. Tak apa nak tuan-tuan ni, boleh tuan-tuan. Tak apa insyaAllah. Sedikit tentang yuran yang kita kenal dengan yuran. Untuk semester yang pertama, yuran dalam event 7 ke 800 untuk kali pertama kemasukan untuk masuk di Ledang. Tapi untuk semester-semester yang berikutnya, dia yuran mengajar ditanggung oleh masyarakat. Tidak ada yuran yang ada diberikan oleh pelajar sebab melakukan aktiviti. Mereka akan melakukan aktiviti di KKM Ledang. So yuran itu adalah diberikan kepada mereka juga. Contoh seperti yuran-yuran alatan, sukan dan sebagainya. Oh, itu ibarat macam bayaran awal untuk macam baju-baju, macam baju fikir. Tapi tuan-tuan, yang paling penting, yang paling penting, yuran sebenarnya ditanggung oleh pihak mana? Ya, betul. Ditanggung oleh pihak mana tuan-tuan? Mana pihak mana memberikan allowance sebanyak RM300 tuan-tuan. Sebulan. RM300 sebulan. Kalau kita kat UC belum dapat tak allowance, tuan-tuan? Tak dapat tuan-tuan. Alhamdulillah. Kali ni okey, alhamdulillah. Okey tuan-tuan. Jadi kita nak terangkan sedikit tentang peralatan-peralatan yang ada selain itu. Kita nak terangkan tentang diagnostik dan juga darah putih. Sekarang kita jemput pula pakar dalam bidang laboratory untuk memperjelaskan tentang peralatan-peralatan yang ada di KKM Ledang berkaitan dengan laboratory. Silakan Encik Fazli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kerana masih setia bersama channel Tidak Mamat. Saya Muhammad Fazli Ismail adalah pensyarah makmal Kolej Kemahiran Ledang. Program makmal. Sekarang kalau kita tengok COVID-19 dan setiap orang akan buat swab test. Tapi kemana agaknya lepas dimasukkan putik kapas dalam ke mana dia? Dia dah ke makmal hospital kerajaan untuk didiagnos sama ada ataupun COVID-19 menggunakan satu peralatan yang kita panggil sebagai PCR. So jika kita lihat program makmal lebih kepada peralatan pencegahan, penggunaan dan pengurusan peralatan makmal di hospital kerajaan, seperti kerajaan dan swasta dan makmal kesihatan swasta. Kalau pada yang di memang mirip dan biasa dipakai di hospital kerajaan, di makmal kerajaan dan sebagainya. Seperti mikroskop, centrifuge, kalau bahasa Melayu kita panggil pengempak, spektrometer
kita ada striker foto kita ada chemistry analyzer, hematology analyzer. Kalau chemistry analyzer ni tuan-tuan kalau diambil darah dicek glucose ke kolesterol tinggi ke menggunakan peralatan ni. Dan kita ada blood gas analyzer dan urine analyzer untuk air kencing. Dan di sini kita lebih kepada hands-on dan juga demonstrasi yang praktikal yang kita tunjukkan kepada pelajar-pelajar bagaimana untuk menggunakan, menyelenggara dan juga mengenal pasti kerusakan ada pada peralatan tersebut. Kita juga mengajar penyelenggaraan yang berjadual dan juga penyelenggaraan yang tidak berjadual. Peralatan makmal ini tidak tertentu kepada peralatan yang berada saja. Contohnya mikroskop digunakan di banyak makmal bukan setakat komputer saja, tetapi juga di industri untuk menganalisis benda-benda yang mikroskopik dan juga macam spektrofotometer digunakan penyelidikan dan penyelidikan artifisial untuk mendapatkan spektrum cahaya untuk penyelidikan yang baru. Dan mana bidang ni luas, di mana sahaja ada peralatan makmal, di situlah ada peladuan kami untuk menyelenggarakan peralatan. Jadi harapan saya kepada semua yang di luar sana yang berminat masuk ke KKTM Medan, silakan pilih mana saja yang anda berminat, dan sekiranya ada apa pertanyaan tentang program makmal dan program yang lain, boleh berhubung dengan KKTM Medan seperti yang tertera di informasi yang tertera di Facebook. Itu sahaja daripada saya. Selamat maju jaya, selamat Ramadan dan juga selamat Hari Raya yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sambung kepada Dr. Nazrul dan juga Faiz. Terima kasih Encik Fazli, terima kasih di awal dengan tanya tu. Awal dengan ucap tu. Jangan lupa Encik Fazli ya. Encik Raya kami jangan lupa dah. Okey, tuan-tuan dan puan, satu soalan daripada Encik Fazli Rizal, daripada JP ya, daripada JP. Okey, berkenaan dengan temper setelah start. Ya, betul. Okey. Temper setelah start. Yes, tentang temper setelah start. Jangan risau tuan-tuan. Di KKTM Medan, kita bukan hanya minta pelajar untuk belajar saja. Kita tak paksa saja kita untuk belajar saja. Kalau kita tak bagi pun pelajar kita untuk belajar saja tuan-tuan. Malah kita menyediakan kemudahan tuan untuk dia beriadah. Untuk dia beriadah. Untuk dia meredakan minda orang supaya dia boleh dapat keputusan yang sebenar. Tidak stres. Tidak stres. Yes, tak stres. Kita tak mahu pelajar-pelajar kita stres. Okay, baik. Apa kemudahan yang KKTM sediakan untuk pelajar-pelajar kita? Ya, banyak kemudahan yang ada dekat sini yang kita sediakan kepada pelajar kita. Contoh seperti kita ada surau, padam, apa lagi? Dewan, lagi kuat badminton, kuat bola sampah, macam-macam lagi tuan-tuan ada. 72 ekar tuan-tuan. 72 ekar tuan-tuan. Bukan hanya pada permainan saja kita sediakan, malah kita ada taksik dan juga kita ada dusun durian tuan-tuan. Dusun durian, maklum dah tuan-tuan, di Johor ni tuan-tuan, kebetulan dekat KKTM Medan bukan jauh sangat daripada Muar. Lebih kurang dalam 30 km saja. Betul tak kan? Lebih kurang 30 km daripada bandar Muar. Malah Muar pun banyak dekat. Banyak tarikan. Salah satunya adalah kebun durian. Buah durian. Di KKTM Medan mengambil kesempatan itu menjadikan satu tempat untuk menjaga pelajar-pelajar kami untuk berehat, iaitu kebun durian. Jadi pandangan di Jawa dan kami berharap juga pelajar-pelajar untuk pelajar-pelajar tak terhilang pula. Kita pergi kepada accommodation. Yes, kepada kita
kepada kita jemput orang yang pakai yang berikutnya. Pakai yang berikutnya. Kita Ya. jemput pakai yang seterusnya daripada tapi sebelum kita jemput dia, kita nak terang sedikit tentang tentang ICT. Ya. Sebab banyak persoalan timbul daripada orang-orang ramai keterangan ICT, perbezaan ICT di KKT Medan dan juga ICT yang ada di luar sana, di institusi yang lain. Untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, ICT di KKT Medan kita gabungkan, kita combine dia bersama dengan biomedical, supaya nampak penggunaan ICT di dalam biomedical itu. Betul? Okay, saya tambah sikit. Ya, betul. ICT dekat sini kita gunakan secara real life yang kita ada di sini adalah lab respect radiology information system plus fax system features high. Yang tak ada banyak tempat, memang saya rasa hanya di KKT Medan saja. Bukan saya dengar dalam Asia Tenggara kita nombor 2. Ya, betul. Kita di Asia Tenggara hanya tempat selain daripada tempat lain, kita lah salah satunya ada sistem ini. Oh. Kita dedahkan kepada pelajar. Wah, hebat. Hebat. IT punya orang di hospital, kalau anda nak jadi IT yang kerja di hospital, ini lah tempat dia. Hebat. Apa kata kita jemput pakar dalam bidang ICT untuk jelaskan secara sedikit tentang ICT di KKT Medan. Kita jemput. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif, pensyarah dari acara ICT di KKT Medan. Seperti apa yang dah suruh Encik Faiz katakan berkaitan dengan apakah program ICT Medan betul. Tepat sekali. Program ICT Medan ini fokus dalam bidang IT, iaitu satu bidang kejuruteraan yang memfokuskan aplikasi IT di dalam bidang healthcare industry. Contoh-contoh yang macam kategori Faiz tadi adalah sistem yang terdapat di hospital. Yang kedua contohnya adalah penggunaan mobile diagnostik, telemedicine ataupun healthcare provider secara virtual. Seperti banyak yang ditarakan masa zaman COVID. Kalau tuan-tuan perasan seperti platform Talk to You, iaitu bagaimana kita membuat tempahan atau kita membuat perbincangan berkaitan dengan healthcare atau kesihatan secara virtual dengan kita menggunakan platform internet. So di kegiatan ni, apa yang kita belajar? Yang pertama kita belajar berkaitan dengan rangkaian komputer seperti peralatan yang router, switch, firewall, secara sama ada secara software ataupun secara hardware. Dan yang kedua kita belajar berkaitan dengan keselamatan rangkaian dan data, iaitu kita telah menerapkan antara salah satu elemen penting di dalam aplikasi itu cyber security, di mana fokus adalah untuk memastikan keselamatan rangkaian dan keselamatan data pesakit berkaitan dengan fasiliti hospital dan juga klinik. Yang ketiga kita menggunakan atau kita belajar berkaitan dengan server, iaitu satu sistem sama ada menggunakan Linux atau Microsoft server. So selain daripada juga dalam konteks atau dalam situasi IFO 0 ini, di mana kita telah mengimplementkan satu teknologi iaitu internet of things, IoT, di mana kita mengajar pelajar-pelajar berkaitan dengan aplikasi web dan juga aplikasi mobile. So kenapa program ICT ini sangat baik dan bagus? Dijual di sini sebenarnya kenapa sangat bagus? Sebab yang pertama sekali, equipment yang ada di Kelantan ini yang diperkenalkan pembelajar program ICT adalah menggunakan industri equipment. Ya, tuan-tuan sekalian, industri di mana kita memfokuskan kepada Cisco sistem punya equipment. Dan yang kedua, kita adalah katakan oleh Encik Faiz tadi, lab kita adalah satu-satunya lab di Malaysia yang telah menggabungkan sistem hospital, IT hospital supaya pelajar-pelajar kita boleh belajar, boleh memahami, boleh menyenggara, boleh mentadbir sistem IT dengan lebih baik. So nanti bila keluar saja, diorang nak familiar dengan sistem IT di hospital.
Yang ketiga, kita telah embeddedkan segi profesional dalam industri kita tuan. Ada dua segi profesional telah embedded dalam industri kita, iaitu sales, Cisco, sistem. Dan yang kedua, kita telah embeddedkan sistem profesional Opia. Dua segi ini sebenarnya sangat penting apabila pelajar-pelajar apabila saja menghabiskan pelajar masuk bekerja dalam bidang. Dua sijil ini adalah sangat-sangat important kepada mereka mendapatkan sebarang pekerjaan. So maksudnya enhancekan dia punya probability untuk mendapat pekerjaan. Dan yang terakhir dalam memastikan sistem kita pelajar ini kita update dengan tadi sejaga, maka polis telah wujudkan satu platform di mana kita sama dengan sistem akademik supaya pelajar-pelajar kita sentiasa update dengan tadi. So ini menunjukkan sebenarnya tuan-tuan program ICT adalah program di Malaysia ini berfokus pada hak IT dan di mana pembelajaran ini pelajar-pelajar ini akan dapat hands-on secara real equipment, industri equipment, syllabus yang telah dikira dengan menggunakan sistem kompetisi dan juga memberikan update dengan pelajar-pelajar dengan update dengan teknologi. So itu sahaja yang boleh saya ceritakan berkaitan dengan program IT. Saya serahkan kembali semula kepada Tanazul. Okey, terima kasih Encik Arif. Terima kasih Encik Faiz. Kita lupa dah Encik Faiz. Lupa nak menceritakan sambungan daripada lifestyle tadi tu berkenaan dengan sukan-sukan ataupun aktiviti-aktiviti yang ada di PKTM Medan. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, PKTM Medan ni adalah salah satu pusat sukan yang pertama dekat Johor ni, iaitu rugby. Yang mana kita dapat penyerapan daripada apa tu nama dia? GRU, GRU. Yang mana ketua penyelaras bagi rugby ni adalah Cik Sarudin. Yang mana kalau ada nak tanya detail mana tahu anak-anak yang dah bergiat dalam rugby kat sekolah menengah, di MRSM, di sekolah sains, di sekolah biasa yang sangat berminati rugby dalam masa sama tak mahu hilang pendidikan, datanglah ke KKTM Medan kerana kita menyediakan kemudahan-kemudahan itu. Selain daripada rugby tuan-tuan dan puan-puan, kita juga ada memanah. Kita ada bakal memanah di sini. Kita tahu mana lagi, lepas tu kita ada badminton kat sini, kita ada bola tampar, macam-macam tuan-tuan. Malah kita juga ada muzik pun ada. Muzik pun ada kan? Boleh main juga. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, selain daripada itu tuan-tuan, pelajar-pelajar kita dibawa juga untuk bertanding. Dibawa juga untuk bertanding keluar. Untuk membiasakan diri mereka dengan suasana yang luar. Bertemu dengan orang lain. Bertemu dengan pelajar-pelajar hikmah yang lain. Kami bagi peluang. Ini adalah antara jasa-jasa pihak PKT Marak untuk merapatkan hubungan antara pelajar daripada institusi hikmah yang lain. Alright. So selain daripada itu, ada juga soalan berkaitan tentang akreditasi. Cik Faiz, boleh Cik Faiz jelaskan? Terima kasih kepada tentang iktirafan atau akreditasi termasuk. Pertama adalah kita berkenaan akreditasi kita ada dapat pengiktirafan daripada MQA. MQA ni adalah salah satu badan yang mengiktiraf tentang Malaysia Qualification Agency ni, tentang syllabus yang ada di PKTM Medan. So dia adalah standard certification. Dan sebelumnya kita juga ada iktirafan daripada ACC. Yes, tuan-tuan. Efek ni tuan-tuan, saya jelas sikit Cik Faiz sebab excited menceritakan tentang kita dapat efek, kita dapat bintang. Ya, kita dapat gol. Kita dapat gol tuan-tuan daripada iktirafan Asia Pasifik. Kita dapat Asia Pasifik. Bermakna tuan-tuan, apabila KKTM Medan sudah pun diiktiraf daripada APEC, bermakna pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar KKTM Medan boleh dipasarkan ke luar negara tuan-tuan. Maksudnya peluang mereka bekerja di luar negara amat cerah apabila KKTM sudah mendapat pengiktirafan daripada pihak APEC. Jadi tuan-tuan,
Ini peluang untuk anak-anak kita. Ini peluang kita nak tengok anak-anak kita pergi ke luar negara untuk bekerja. Selain nak sambung belajar pun boleh, nak bekerja pun boleh. Pilihan kat tangan mereka, tuan-tuan dan puan-puan. First step, datang ke KTM Medan. Kalau apply akan masuk. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan. Kita cipta masa depan kita. Kita cipta masa depan anak-anak kita, tuan-tuan. Kita cipta masa depan mereka supaya mereka nampak masa depan mereka. Okey? Selain pada efek, kita dapat MQS, IMS dan juga kita dapat yang ada lagi. Okey, soalan-soalan yang lain, kita pergi cara paling cepat nak register KTM ini adalah cara nak daftar adalah dengan walk-in sahaja pun boleh ataupun call kepada kami punya pejabat 06975 ataupun kita WhatsApp kepada 013. Ini adalah Ivet Mara punya WhatsApp 013-949-8063. Saya ulang balik 013-949-8063. Ini yang paling cepat kita mendaftar secara walk-in boleh, secara WhatsApp boleh, secara call boleh, secara email. Tengok website Ivet Mara dan juga mic pun boleh. Yang mana bahan merah? Di Melaka dia terdekat dengan Ledang ni, di Serum ni. Okey, di KTM Serum ni. Ya. Di Melaka, di Muar, di Batu Pahat, di Seremban pun boleh. Datang, walk in saja ke KTM Ledang. Jemput datang. Kami jemput anda semua untuk datang. Tanyalah apa-apa soalan. Nak register terus pun boleh. Tak ada masalah. Kita masih ada ke cepat. Okey. Untuk mendaftar di sini. Okey, Cik Faiz. Okey, Cik Faiz. Seterusnya dan bidang yang terakhir di Amazon, iaitu radiologi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Radiologi. Berkenaan tentang radiologi, saya akan terangkan tentang apa itu diploma kedokteran elektronik biohubungan radiologi. Okay, radiologi ni adalah tentunya berkaitan dengan baru kita so lab kita berada di lab radiologi dan kita pelbagai teknik pelatihan pelitian dan prevent maintenance dan kita menggunakan heat gun sebab mereka sebagai kita untuk cek sama ada sinaran yang ada kita akan menggunakan dose meter yang digunakan untuk cek seperti Roentgen, Sievert, Millisievert, KV, ME dan juga SAHAT untuk cek sesuatu alatan itu adalah reliable ataupun tidak reliable. So kita gunakan dia untuk mengukur pelbagai jenis parameter, iaitu kita gunakan untuk KV. KV ni tuan-tuan, KV ni adalah kilo voltage pada setiap alatan. Okey, itu alatan adalah General X-ray. General X-ray brand ni adalah brand GE Proteus. So kita gunakan dose meter yang digunakan untuk cek KV yang ada dekat situ. Dan juga kita boleh cek lux meter, kita cek cahaya dia, kita cek sinaran dia. So sinaran cahaya itu adalah istilah teknik. So mula-mula kalau kita nak cek, kita kena warming up dulu alatan ni. So ini adalah brand GE So kita promote sikit GE Healthcare. Terima kasih. Diorang pun punya collaboration dengan PPTM Medan sebelum ni. Kalau ada kat belakang pun juga. Ya, betul. Di belakang yang boleh tengok di tempat kami ni. So alatan-alatan ni lah kami training di sini. Dan seterusnya collaboration yang diikuti collaboration dari GE Healthcare. Diorang training di sini adalah sentiasa ada latihan spesialis dan mereka yang spesialis datang daripada luar negara, daripada Amerika, daripada ASEAN pun ada, Filipina, Vietnam, Thailand, semua datang ke sini untuk training bersama-sama dengan kami ke sini dan kami diberikan kesempatan untuk training bersama dengan orang dan kita salam-salam untuk dapat training dengan GE Healthcare yang spesialis saja. Okey. Itu GE Healthcare. Yeah. Kita juga ada banyak lagi company-company syarikat-syarikat lain yang bekerjasama bersama dengan KTM Medan, tuan-tuan dan puan-puan. Selain daripada GE Healthcare, kita juga ada DPMC. Okey. Kita ada lagi Bakil. Kita ada lagi
hospital swasta. Contoh seperti KPJ, Pantai, Glen Eagle dan banyak lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi apabila kita ada kolaborasi bersama pihak industri, maka peluang pelajar-pelajar kita untuk bekerja menceburi bidang ini secara hands-on, secara praktikal amat luas tuan-tuan dan puan. Malah kita juga menyediakan satu semester khas kepada pelajar-pelajar, semua pelajar-pelajar kita wajib menjalani praktikal latihan industri bersama dengan syarikat-syarikat yang telah berdaftar dan juga yang telah bekerjasama bersama dengan kita. So, berapa tahun yang kita belajar di sini? Oh, kita belajar kita akan belajar kat sini selama 2 tahun hingga 3 tahun. Ya, maksudnya belajar di sini dan 6 bulan satu semester lagi dia akan buat latihan industri. Yes, latihan industri di luar. Sebenarnya dia akan competition. Yes. So, boleh kita rangkumkan lagi doktor. Okey, tentang CSR pula doktor. CSR. Ya. Tapi sebelum tu Cik Faiz, pelajar-pelajar kita juga ada juga yang sambung belajar, sambung bekerja, yang bekerja dan sambung belajar. Sebab pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Ramai pelajar-pelajar kita yang bekerja terus. Tapi dalam masa sama dia nak belajar. Jadi majoriti orang sambung belajar part-time, secara part-time. Dan benefit yang dia dapat adalah diorang dah tak perlu nak fokus praktikal dah. Sebab praktikal diorang mahal dah. Jadi bila diorang sambung pada degree, diorang akan fokus pada teori. Ini advantage KKTM bidang tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana pelajar-pelajar kita didedahkan dengan praktikal. Praktikal. 60% tuan-tuan, 60 hingga 70% kita terapkan praktikal di KKTM bidang. Bermakna kat sini, pelajar-pelajar kita pasti akan dapat ilmu praktikal yang amat diperlukan di pihak luar. Okey? Doktor ni ada soalan. Okey. Usahawan. Macam mana Usahawan. berkaitan usahawan? Bidang apa yang sesuai Okey. dengan usahawan? Di KKTM bidang ini juga, selain daripada sambung belajar, selain daripada bekerja, pelajar-pelajar juga didedahkan dengan teknologi usahawan tuan-tuan. Apa itu teknologi usahawan tuan-tuan? Business. Maksudnya pelajar-pelajar KKTM didedahkan dengan bisnes. Itu objektif MARAP tuan-tuan. Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang boleh bisnes di luar. Menggunakan kemahiran yang ada, buat bisnes di luar, cari generate income sendiri dan malah boleh membantu mencipta peluang pekerjaan kepada orang lain pula. Itu kelebihan yang MARAP. Itu kelebihan yang MARAP ciptakan untuk pelajar-pelajar KKTM. Ya. Okey, contoh antara pelajar-pelajar kita yang berjaya di segi usahawan membuka company syarikat diorang ni. So contohnya adalah seperti zaman ni. ZA Medical, kita ada ZA Medical. Kita ada ini adalah company incubator kan. Yes. So Dalam maju dan sebagainya. Ya, ini antara businessman ataupun teknologi usahawan kita yang berjaya. Malah tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan kerana collaboration kita bersama dengan pihak industri amat besar dan amat akrab, maka pihak industri sendiri yang offer untuk menghasilkan membantu KKTM untuk menghasilkan teknologi usahawan tuan-tuan. Maka ini rebut tuan-tuan, rebut peluang ini tuan-tuan. Rebut peluang ini. Sebab ianya orang katakan kalau saya lah tuan-tuan dan puan-puan dengan jelas almarhumah saya dalam bidang pendidikan, tak ada peluang untuk buka bisnes. Kan? Daripada belajar di Pemar sampai PhD, malah sponsor semua. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah kerana malah telah bantu. Maka dengan ini saya nak anak tuan-tuan kita rebut peluang ini. Cerita Cik Faiz. Okay, saya nak tambah sedikit kita presentasi bagaimanakah peluang yang ada di Kelantan ni. Secara banyak company yang ada dekat luar sana. So company-company ni yang boleh saya sebut private company, konsesi, syarikat, hospital dan sebagainya. Kebanyakan pelajar kami yang selalunya saya boleh kongsikan adalah mereka bekerja di syarikat konsesi yang dekat, contoh di bahagian timur ni adalah seperti Medivest. Kalau dulu namanya Pantai Medivest, sekarang namanya Medivest. Saya contoh di Redicare, di Banks, di UM Dental, Sedapia, di mana lagi dan banyak lagi. Siemens, Technosol, Technorex, Smith, Biomedical, K-Stream, Ambang Mira, Sysmac, Olympus. So sebanyak-banyak company yang kita boleh berikan. So itu adalah salah satu daripada prospek yang kita boleh keluarkan untuk pelajar.
Mungkin kita tambah sikit Doktor boleh ceritakan CSR kita. CSR. CSR kita tuan-tuan. CSR lah strong lah. Kemudian saya tuan-tuan. Relax Pak. Sabar. Pelayanan kita tuan-tuan. Kita di KTN Medan membantu juga pelayanan kita untuk menghadapi, membantu untuk wabah ini disebarkan. Terus kita juga membantu hospital-hospital di sekeliling luar Melaka. Kita berikan face shield, mask dan berbagai lagi tuan-tuan. Maka dengan itu tuan-tuan, masa aman-aman sepatutnya 2 jam kan banyak lagi kita cerita banyak. Jadi tuan-tuan nak tahu, datang ke KTN Medan, hubungi kami. InsyaAllah kami akan layan dengan sebaik yang mungkin. InsyaAllah. Jangan bagi. Jangan lupa layani laman web eventmara.com yang tertera di bawah ini. Ya, akhir kata Cik Faiz, akhir kata kami mohon ampun maaf tersilap bicara, minta maaf tuan-tuan. Hanya manusia biasa sahaja. Alhamdulillah, sepanjang bulan Ramadan ini kami ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan, dan insyaAllah jika ada rezeki kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.